Boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri untuk kita mulakan pembelajaran kita pada malam ni. InsyaAllah boleh hadirkan diri. Masya Allah. Masya Allah. Kita tunggu kehadiran tuan-tuan 9:30 malam ni, setelah kita 3 hari berehat. InsyaAllah. Masya Allah. Nubli, Masya Allah. Nubli Abdul Matin hadir. Ahmad Nurul Zaman, Masya Allah, Barakallah Fik, telah hadirkan dalam diri. Masya Allah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayub Mujio, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tengok komen jauh sikit. Masya Allah, tak apa, insyaAllah sediakan, hadirkan diri. Masya Allah, untuk kita bersama pada malam ni. Masya Allah. Tunggu Jeff Hasbullah, Ayub Mujio, Abdul Matin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rikiyah Hayat, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menunggu. Malam ni kita berada di muka surat 516, hadis yang ke 828. Masih lagi dalam kitab Salat jilid kedua, dan pada bab bacaan di dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد. Banyak, berarti satu malam ni tak ada satu yang kecil tu, tak ada multiple screen, tapi tak ada yang kecil satu tu, yang apa tu, yang anak saya punya tu, tak ada dia. Lepas tu saya tengok jauh sikit malam ni. Saya tengok jauh sikit malam ni. Kan tak apa. Malam ni kita berada di muka surat yang ke 516, iaitu hadis yang ke 828. Ketika solat sirri, kadang-kadang Nabi memperdengarkan bacaan Nabi. Maknanya kadang-kadang ketika solat secara perlahan juga, bacaan-bacaan yang solat sirri, maknanya sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu yang sunat, yang fardu dalam bacaan yang perlahan, kadang-kadang Nabi memperdengarkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في أوليين بأم الكتاب وسورتين وفي ركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في ركعة الأولى ما لا يطيل في ركعة الثانية وهكذا في العصر وكذلك في الصبح متفق عليه. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi mendirikan solat zuhur dengan membaca Ummul Kitab, iaitu Fatihah, serta pada surah 2 rakaat yang pertama, dan membaca Ummul Kitab pada 2 rakaat yang terakhir tanpa membaca surah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kadang-kadang Nabi memperdengarkan juga kepada kami beberapa ayat Al-Quran, dan baginda memanjangkan rakaat yang pertama lebih daripada rakaat yang kedua. Begitu jugalah baginda melakukannya pada solat subuh, pada solat asar dan solat subuh.
memperdengarkan. Kadang-kadang sahabat yang mendekati Nabi, sahabat yang duduk sebelah Nabi, maka Nabi memperdengarkan bacaan tadi dalam solat sirri. Nabi tujuan itu membaca dengan jihri, maksudnya dengar juga orang-orang dekat tadi, ialah untuk ta'limul ummah, nak beritahu umat supaya para sahabat mengetahui bacaan surah yang dibaca oleh baginda di dalam solat. Sebab itu dalam riwayat-riwayat kita katakan bacaan-bacaan sunat yang dibaca, iaitu ayat-ayat yang sunat dibaca, tuwalul mufassal, awsatul mufassal dan qisarul mufassal, iaitu sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Sembahyang asar tu bacaannya tuwalul mufassal, daripada surah Hujurat lagi, tuwalul mufassal, iaitu surah yang panjang. Dan sembahyang asar iaitu awsatul mufassal. Itu sebab tu kita dapat tahu, sebab tu ulama-ulama dapat mengetahuinya. Sebab apa? Kerana Nabi membacanya dan dapat diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Kan? Seterusnya hadis ke-829 kurungan 8, ketika ikhtilaf a'imah mengenai kadar qiyam pada setiap rakaat. Sekarang perbezaan iaitu qiyam Nabi SAW. Macam mana qiyam baginda SAW di dalam rakaat-rakaat solat baginda. Begitu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahzuru qiyam Rasul sallallahu alaihi wasallam fi al-zuhr wal 'asr wa hazarna qiyamahu fi rak'atayn ulayayn min az-zuhr qadra qira'ah alif lam tanzil as-sajadah wa fi riwayat wa fi kulli rak'atin qadra 30 ayah wa hazarna qiyamahu fi ukhrayayn qadra nisfu min zalika wa hazarna fi rak'atain ulayain fi al-'asr 'ala al-qadr qiyamihi fi ukhrayain min az-zuhri wa fi al-ukhrayain min al-'asr 'ala nisfi min zalika, rawahu Muslim. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami mengandaikan kadar masa qiyam Rasulullah. Jadi sahabat ni dapat, sebab bila sembahyang asar, bila sembahyang jehri kan, bila sembahyang jehri dengan bacaan kuat, sahabat ni dapat mengandaikan berapa kadar bacaan ayat yang Nabi baca dalam solat yang sirri, solat asar dan solat zuhur. Kami mengandaikan kadar masa qiyam Rasulullah pada waktu solat zuhur dan asar, maka kami mendapati andaian masa qiyam baginda pada 2 rakaat solat zuhur yang awal. 2 rakaat solat zuhur tu, rakaat pertama, rakaat kedua, sekadar bacaan surah Sajadah, iaitu 30 ayat. Dalam sekadar, kami rasa dalam 30 ayat Nabi baca dalam surah itulah. Sebab zuhur tu ialah tuwalul mufassal, bacaan dalam qiraat tuwalul mufassal, dalam iaitu ayat-ayat yang panjang. Dalam riwayat yang lain, setiap rakaat sekadar bacaan 30 ayat. Sebab surah Sajadah tu kan 30 ayat. Surah Sajadah tu kan 30 ayat. Sebab itulah sahabat menganggap lebih kurang 30 ayat. Andaian mendapat andaian qiyam, dan setiap rakaat sekadar bacaan 30 ayat, dan kami mendapat andaian masa qiyam baginda pada 2 rakaat terakhir, rakaat ketiga dan rakaat 4, sekadar separuh daripada yang awal, iaitu 15 ayat. Dan kami mendapati andaian masa baginda pada 2 rakaat solat asar yang terawal, ialah masa 2 rakaatnya, masa 2 rakaat akhir daripada solat zuhur. Maksudnya bacaan dia awsatul mufassalah di situ. Dan pada 2 rakaat akhir pula sekadar separuh daripada awal bacaan dalam solat asar. A'immah salasah, jadi mengikut pendapat imam yang 3,
berpendapat bahawa rakaat pertama disunatkan lebih panjang dari rakaat yang kedua, mengikut kadar bacaan yang sebelum tadilah pada hadis yang ke-828. Jadi Imam Abu Hanifah mengambil hadis ini sebagai dalil, iaitu mengatakan pendapatnya tidak begitu. Tetapi rakaat pertama dan rakaat kedua sama panjang sahaja, melainkan pada solat subuh rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, supaya orang yang terlewat bangun sempat mengikuti jemaah. Dalil a'imah salas ialah bahagian pertama dalam hadis ini, manakala mazhab Hanafi menjadikan bahagian kedua dalam hadis ini. Bacaan sunat dalam solat 5 waktu. Apakah bacaan sunat dalam solat 5 waktu? Bacaan sunat di dalam solat 5 waktu. Okey. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi az-zuhri wa bil laili idza yakhsha wa fi riwayatin وفي سبح اسم ربك الأعلى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك رواه مسلم. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ni bacaan-bacaan, apakah bacaan-bacaan ayat-ayat selain daripada Ummul Kitab yang Nabi baca di dalam sembahyang 5 waktu, di dalam sembahyang 5 waktu. Okey. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi membaca surah Al-Lail, dan pada riwayat yang lain baginda membaca surah Al-A'la. Pada solat asar juga sedemikian, pada solat subuh lebih panjang daripada sedemikian. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Mustahab pada solat subuh dan zuhur. Jadi daripada keputusan itu ulama telah membahaskannya, mustahab dalam solat subuh ni kita membaca surah tual mufassal. Quran kan membagikan banyak Quran, ayat-ayat mi'in, ayat-ayat yang panjang, 7 surah yang pertama ayat-ayat yang panjang, lepas tu ayat-ayat yang 100, ayat-ayat mi'in. Jadi dan akhir sekali kan ayat-ayat mufassal. Ayat-ayat mufassal ni terbahagi kepada 3. Tuwalu mufassal, mufassal ayat-ayat mufassal yang panjang, dan awsatul mufassal, iaitu ayat-ayat sederhana dalam surah-surah mufassal, dan ayat qisarul mufassal, iaitu ayat-ayat yang pendek. Okey. Tuwal mufassal, sebahagian ulama mengatakan ia daripada surah Hujurat hingga ke surah An-Naba. Pada solat Isyak, itu pada solat Zuhur dan solat Subuh. Pada solat Asar dan solat Isyak mustahab membaca tuwal mufassal, yakni daripada surah Naba hingga ke Ad-Duha. Pada solat Maghrib mustahab membaca surah yang pendek, yakni pada surah Ad-Duha hingga ke surah An-Nas. Hadis ini hadis yang ditulis dan dihantar oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Musa Asy'ari ketika beliau dilantik menjadi gubernur di Kufah. Maknanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu begitu mengambil berat dalam bacaan surah selepas Fatihah di setiap sembahyang. Di sembahyang subuh, di sembahyang zuhur, di sembahyang asar, maghrib dan isyak, bacaan-bacaan ni. Begitulah juga kadang-kadang asatizah kita, ustaz-ustaz kita, mereka ni terlalu mengambil berat terhadap bacaan-bacaan solat yang dibaca di dalam bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca di dalam solat. Kerana itu adalah satu amalan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jangan pula letak depan Quran. Ada sebahagian masjid tu letak depan Quran, baca dan tengok kepada Quran. Besar tak? Jadi sebab itulah kita carilah imam-imam yang mana sebaik-baiknya boleh membaca tanpa melihat kepada Al-Quran. Kenapa? Bagi pendapat Imam Abu Hanifah, kalau melihat kepada Al-Quran, sembahyang itu tak sah. Jadi takut-takut di belakang kita ada mazhab Hanafi yang mana apabila melihat
keadaan imam baca melalui Quran yang berada di hadapannya, bagi mereka tak sah. Jadi kita kena raikanlah juga. Sebab kita di Malaysia ni kan ramai dah. Kita kan kaum-kaum yang datang daripada Pakistan, daripada Bangladesh, daripada Myanmar dan sebagainya. Mereka ni kebanyakannya bermazhab Hanafi. Dan mereka Masya Allah begitu menjaga solat berjemaah mereka di masjid-masjid. Maka raikanlah mereka. Maksudnya kita kena raikan orang-orang makmur-makmur, imam-imam tadi, kena raikan makmur-makmur yang berada di belakangnya lah. Makmur-makmur yang ada di belakangnya. Supaya apa? Supaya kalau tidak, tak sah. Sembahyang ni kalau bacaan tu tak sah. Pernah saya okey. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengantar surat ni kepada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau dilantik menjadi khalifah, iaitu menjadi gubernur di Kufah, supaya bacaan-bacaan ini diteruskan. Kadang-kadang Nabi membaca surah As-Sur dalam surah Maghrib. Kadang-kadang ada juga Nabi baca surah tadi selain daripada surah-surah yang kita jelaskan tadi. Kan itulah kadang-kadang amalan-amalan Nabi SAW berlainan sedikit daripada amalan biasa. Itu nak menunjukkan keharusan dan menunjukkan keharusan bagi Nabi. Oleh kerana Nabi itu muallim umat, maka Nabi tetap mendapat amalan yang afdal walaupun bersalahan daripada amalan biasa yang baginda lakukan. Hadis ke-831 kurungan 10. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur, muttafaq alaih. Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah As-Sur, membaca surah As-Sur, iaitu hadis riwayat muttafaq alaih. Penerangan, zahirnya bukan keseluruhan surah dibaca oleh baginda lah, bahkan hanya sebahagian sahaja, kerana surah ini dikira surah yang agak panjang. Jadi kadang-kadang Nabi baca jugalah benda-benda yang bersalahan, iaitu bersalahan daripada apa bacaan kebiasaan yang Nabi baca. Kadang-kadang Nabi membaca surah yang bersalahan dengan adat Nabi. Kami membaca surah dengan bersalahan dengan adat Nabi. Wa an Ummul Fadl binti Al-Haris radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bil mursalatil urfa, muttafaq alaih. Sayyidina Ummul Fadl bin Haris radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah mursalat pada solat maghrib, muttafaq alaih. Nabi melakukan amalan yang bersalahan dengan kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bahawa amalan itu adalah harus. Walau bagaimanapun tetap perkara ini tetap afdal bagi Nabi, kerana Nabi adalah muallimul ummah. Nabi adalah sebagai muallim kepada umat ini. Nabi adalah muallim kepada umat ini, sebab itu pahalanya tetap sama. Bolehkah makmum yang solat fardu mengikuti imam yang solat sunat? Boleh tak? Kadang-kadang kan kita pergi kat masjid, kita dah terlewat dah, kadang-kadang kita dah sampai jemaah besar dah habis dah salam dah, maka kita nak juga sembahyang jemaah ni, kita ikut sembahyang sunat. Orang sembahyang sunat ba'diyah, maka kita pun ikut dia sembahyang fardu. Boleh tak? Dalam masalah ini perbahasannya di situ. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Mu'adz bin Jabal yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ya'ti faya'ummul qaumahu fa shalla lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal isya thumma ata qaumahu fa ammahum faftahaha bi suratil Baqarah. Allahu akbar. وانصرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنا فقط وأنا
وأنا فقط يا فلان. قال لا والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى قومه فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول صلى الله عليه وسلم على معاذ قال يا معاذ أفتأنن أنت اقرأ والشمس والضحاها والضحى والليل إذا يخشى وسبح باسم ربك الأعلى متفق عليه. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu telah bersolat bersama Nabi. Kemudian beliau telah pulang kepada kaumnya, lalu beliau telah mengimami kaumnya. Maka beliau telah solat Isyak bersama Rasulullah, kemudian menjadi imam pula untuk kaumnya pada malam yang sama, pada satu malam yang sama. Sembahyang Isyak di belakang Nabi. Lepas tu pulang kat kampung dia, pulang kat marhalah dia, pulang ke masjid dia. Selepas tu sembahyang Isyak dan jadi imam pada orang kampungnya. Beliau telah memulakan solatnya dengan membaca surah Baqarah. Masya Allah. Dahlah sembahyang lewat, baca pula sembahyang Isyak tu surah Baqarah. Maka seorang lelaki telah berpaling daripada mengikutinya. Maksudnya mufaraqah lah, tinggal sembahyang tu sembahyang sendiri. Lelaki itu memberi salam, lalu solat bersendirian dan pergi. Maka orang ramai telah bertanya kepadanya, adakah kamu orang munafik wahai si fulan? Orang dulu kalau sembahyang sudah awal tu dia kira munafik. Dia kira munafik. Sebab orang lain tunggu sembahyang baca surah Baqarah. Masya Allah, tak habis pun mungkin baca satu juzuk kot. Begitu. Laki itu berkata, tidak, demi Allah aku pasti akan pergi kepada Rasulullah dan memberitahu perkara ini. Tak, aku nak pergi jumpa Nabi, aku nak bagi tahu Nabi. Muaz ni dah sembahyang lewat dah Isyak. Sebab masjid Nabi tu sembahyang dah lewat dah sembahyang Isyak. Kami tunggu dia nak jadi imam, datang kat kami, lepas tu pula baca surah Baqarah. Baca surah Baqarah. Lepas tu baca surah Baqarah. Maka laki itu telah pergi kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ialah pekerja yang menggunakan unta untuk menyirami pokok. Kami ni kerja petani. Kami bekerja pada waktu siang dengan begitu letih. Sesungguhnya Muaz telah solat Isyak bersama Tuan. Kemudian dia pergi kepada kaumnya dan dia mengimami mereka dan membaca surah Baqarah dalam solat tersebut. Baca surah Baqarah dalam solat tu. Maka wahai Muaz, maka Rasulullah SAW telah bertemu dengan Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu dan bersabda, wahai Muaz, adakah kamu ingin menimbulkan fitnah? Muaz, kamu ni nak buat fitnah ke? Hendaklah kamu membaca surah sekurang-kurangnya surah Asy-Syamsu wad-Duha wal-Laili al-Lail dan surah Al-A'la. Muttafaq alaih. Pendek-pendek lah, surah pendek-pendek lah. Okey, perbahasan di sini agak panjang. Okey, hadis ini menerangkan bahawa Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu telah solat Isyak bersama Nabi di Masjid Nabawi pada waktu 1/3 malam. Kemudian sebab Nabi sembahyang sulusul lail lepas 1/3 malam. Jadi panjang dah, Isyak tu dah lewat dah. Kemudian pulang ke kaumnya dan mengimami kaumnya. Jadi solat yang beliau menjadi imam dikira solat sunat lah. Kerana apabila dua solat fardu dikerjakan, maka dikira satu fardu dan satu lagi adalah solat fardu tu hak mula-mula. Ni pada peringkat awal, iaitu sembahyang dibenarkan lagi untuk dikerjakan 2 kali dalam satu masa. Maksudnya sembahyang zuhur ni boleh 2 kali, bukan sekali. Ini pada peringkat awal. Okey,
boleh tak dalam masalah ni ibtida' al-munfarid bil mutanaffil, al-muftarid ibtida' ibtida'ul muftarid bil mutanaffil. Muftarid ni orang-orang yang sembahyang, orang-orang sembahyang fardu boleh tak ikuti orang-orang sembahyang sunat. Ibtida' munfarid ni orang sembahyang fardu, mutanaffil ni orang sembahyang sunat. Boleh tak orang sembahyang fardu tadi, boleh tak orang sembahyang fardu tadi ikut orang sembahyang sunat? Sebab kali kedua sembahyang tu dah sembahyang sunat lah, walaupun dia niat sembahyang isyak, tapi sudah dikira sembahyang sunat. Okey, tengok di sini pendapat ulama mengenai masalah ini. A'immah telah berikhtilaf pendapat. Ikhtilaf di sini berselisih pendapat, adakah boleh makmum yang solat fardu mengikuti imam yang solat sunat? Mengikut mazhab Syafi'i berpendapat boleh. Kita kata boleh. Mengikut mazhab Hanafi tak boleh. Dan mengikut mazhab Maliki pun juga tak boleh. Mazhab Hambali dalam masalah mempunyai dua pendapat seperti di atas. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Dalil mazhab Syafi'i ialah hadis ini. Kenapa kita kata dalil Imam Syafi'i ini pada hadis ini? Iaitu dalilnya ialah al-imamu dhaminun. Mereka berpendapat imam bertanggungjawab terhadap solat makmum. Jadi orang yang bertanggungjawab mestilah lebih a'la daripada orang yang dipertanggungkan, sekurang-kurangnya sama taraf. Jika dhamin itu lebih rendah daripada madmun, orang yang mengikut, maka bagaimana dhamin boleh menanggung madmum? Dalil para aiman lain yang tidak boleh menyatakan, ini bukan dalil Imam Syafi'i lah, dalil imam lain. Kita selain daripada imam, kita imam dalam mazhab Syafi'i saja kata boleh. Dalam mazhab Hanafi tak boleh, Maliki tak boleh, Hambali terbahagi kepada dua. Ada kata boleh dan ada kata tak boleh. Ada kata boleh dan ada kata tak boleh. Okey, boleh faham di situ. Ya, jadi dia kata orang yang nak bawa orang tu, dia mesti generator dia kuat. Generator dia kuat sebab dia dhamin. Orang yang boleh nak jamin orang ni, nak boleh nak tanggung orang tu mesti kuat. Tapi madmun ni, orang yang ditanggung tu, dia mesti lemah. Tapi at least paling kurangnya dia sama rata. Orang yang nak menanggung dan yang ditanggung tu sekurang-kurangnya sama rata. Tidak mesti lebih. Itu dalil dia. Sebab itu dia kata tak boleh. Dalil kedua ialah mengenai solat khauf. Solat khauf iaitu solat yang mana nak berimamkan kepada satu imam ketika menghadapi peperangan. An Jabir radhiyallahu anhu qala أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كنا بذات الرقاع وذكر الحديث إلى أن قال فنودي بالصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات ولقوم ركعتان. Rawahu Bukhari wal Muslim. Muttafaq alaih. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, kami bergerak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai kepada tempat Zatul Riqa. Sebab apa? Sembahyang khauf ni, sembahyang yang menghadapi, solat khauf dipanggil, sembahyang menghadapi musuh dalam peperangan. Sebelum ini berlaku dalam pensyariatannya berlaku pada peperangan Zatul Riqa. Tapi masa peperangan Khandaq, beberapa solat fardu diqadakan sebab
saat yang begitu genting, saat yang begitu bahaya, menghadapi musuh di hadapan, tak boleh tinggal sehingga sembahyang diqadakan. Diriwayatkan lebih kurang 5 waktu sembahyang diqadakan dalam sembahyang dalam peperangan Khandaq. Pada masa itu tak ada lagi disyariatkan sembahyang solatul khauf. Okey. Sebab tu berlakunya hingga terqada sembahyang. Sebab takut kalau tinggal nak pergi sembahyang, musuh akan datang dan menyerang. Itu akan menyebabkan kalah. Begitu. Maka sehingga beliau berkata, beliau menyebut hadis ini sehingga beliau berkata, disuruh untuk solat, maka Nabi telah mengimami jemaah pertama para sahabat 2 rakaat. Kemudian baginda mengimami solat jemaah kedua 2 rakaat. Maka Nabi solat 4 rakaat dan setiap jemaah para sahabat mendapat solat bersama Nabi 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey, ketika solat khauf yang mana jemaah ingin berimamkan seorang imam, maka dibahagikannya kepada 2 jemaah. Masalah dalam solat khauf ni sebab apa? Sebab orang nak berimamkan kepada Nabi. Jadi masalahnya tu je jadi masalah. Tu dia kena buat solat khauf. Tapi kalau kita buat program apa-apa macam-macam, kita solat masing-masing. Kita tak nak berimamkan imam seorang. Tapi sahabat ni sebab dia ittifaq, sepakat nak ikut belakang Nabi. Sebab tu kalau kita buat program apa-apa, sebaik-baiknya kita sembahyang dengan jemaah yang besar dibandingkan dengan jemaah yang kecil. Misalnya dalam perhimpunan dakwah, kan dalam perhimpunan dakwah, perhimpunan yang dihadiri oleh berbagai-bagai orang, beratus-ratus ribu orang dan kan beratus-ratus berjuta-juta orang. Jadi kalau kita sembahyang dengan jemaah yang besar, maka dia menjadi pahala yang amat besar. Melainkan kita sembahyang jemaah-jemaah yang kecil. Mula-mula peringkat awal ni kita berdakwah ni, Masya Allah, kita tunggu lewat juga kita sembahyang Masya Allah sama-sama dengan jemaah. Bila habis selesai bayar, bila habis selesai ceramah dan sebagainya, diberi masa untuk berwuduk dan sembahyang berjemaah ramai-ramai. Tapi bila dah lama, Masya Allah, masing-masing dah pandai, masing-masing buat jemaah sendiri dah, tak tahan lagi lama, sepatutnya kita sembahyang dengan jemaah yang besar. Itu lebih lagi bagus. Moga Allah maafkan kita lah. Dalam perhimpunan mana-mana pun, kita suka sembahyang dengan sembahyang yang jemaah kecil dibandingkan dengan jemaah besar. Jadi amalan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda suka sembahyang dengan jemaah yang besar, Okey, cantik di situ. Jadi kita tengoklah begitu. Jadi peluanglah dah ijtima pun jarang-jarang, setahun sekali. Takkanlah kita tak boleh sembahyang dengan jemaah yang besar, yang mana pahalanya besar. Bahkan ada yang musafir tu sembahyang pula jamak, nak cepatkan sembahyang. Rugi kalau kita tengok elders kita yang datang, mereka sembahyang berjemaah dengan majma' yang besar. Cuma kita saja sembahyang kecil-kecil dalam jemaah masing-masing. Yang ni perkara ni perlu di-highlightkan lah, perlu kita beritahulah, tapi dengan cara yang baik lah. Kadang-kadang orang tak nak terima pendapat kita, begitu. Jadi tuan-tuan pun jangan marah dan herdik pada orang yang demikian. Jadi kita beramal untuk diri kita masing-masing. InsyaAllah kita sembahyang dengan jemaah yang lebih besar, itulah yang lebih bagus. Ini bukan masalah munfarid, bukan sembahyang di belakang tu, semua satu permasalahan yang lain yang ditimbulkan di sini. Saya rasa boleh fahamlah, insyaAllah. Mazhab Hanafi terpaksa memberi jawapan terhadap hadis yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i, kerana hadis itu sahih. Jadi jawapan mereka ialah ketika hadis ini disabdakan, masih boleh mengerjakan solat 2 kali, yang mana kemudiannya telah tidak dibenarkan. Jadi Imam Hanafi kata tak dibenarkan tu sebab sembahyang tu tak boleh lagi dikerjakan 2 kali untuk satu waktu. Tapi kalau hadis yang boleh ni sebab kita dah kira sembahyang sunat lah,
dalam dalil hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'az ni, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir mengenai Sayyidina Mu'az tadi. Begitu. Jadi dia jawab. Dan dalil kedua kepada mazhab Syafi'i mengenai hadis Sayyidina Jibril mengimami kepada Nabi, sedangkan ketika itu Sayyidina Jibril solat sunat dan baginda solat fardu. Dalil ketiga mazhab Syafi'i ialah hadis mengenai Sayyidina Ammar bin Salamah seperti di bawah. An Sufyana an Ayyuba qala haddatsani Amr bin Salamata al-Jarmiyyu qala kana yamurru alaina rukhbanu wa nata'allamu minhumul Qur'an fa'ata 'abin nabi sallallahu alaihi wasallam qala liyu'ammakum akhsarukum Qur'ana فجاء أبي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمكم أقصركم قرآنا فنظروا فكنت أقصرهم قرآنا فكنت أؤمهم وأنا ابن 80 سنين. رواه النسائي. Sayyidina Hadrat Sufyan rahmatullah alaih meriwayatkan daripada Hadrat Ayyub rahmatullah alaih. Beliau berkata, Sayyidina Ammar bin Salamah berkata, dahulu sentiasa kafilah singgah, kafilah, jadi rombongan singgah berhampiran dengan tempat kami. Sebab tempat kami itu mungkin ada air, kafilah yang datang, maka kami mempelajari dan menghafal Al-Quran daripada mereka. Masa tu dia kecil lagi, dia hafal Quran dah. Mari tutup imam jadi imam, dia dengar, dia pun dah hafal dah. Kemudian bapaku telah pergi berjumpa Nabi dan baginda bersabda, hendaklah kamu menjadi imam di kalangan mereka. Oleh itu orang yang paling banyak menghafal Quran, kamulah orang yang paling banyak menghafal Al-Quran. Maka mereka telah mencari-cari lalu di kalangan kamu oleh orang yang paling banyak menghafal Al-Quran. Mereka telah mencari-cari lalu telah mendapati bahawa akulah yang paling banyak menghafal Al-Quran di kalangan mereka. Maka aku telah dikehadapankan untuk menjadi imam. Ketika itu aku berusia 8 tahun. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Rumah Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu. Di situ sebenarnya penerangan tadi. Rumah atau hadis tu sampai Nasa'i je lah. Rumah Sayyidina Ammar bin Salamah berdekatan dengan perigi. Jadi ramai kafilah akan singgah mengambil air di situ. Oleh kerana beliau telah lama berminat dengan agama Islam, maka beliau telah menghafal ayat-ayat Al-Quran daripada kafilah yang datang. Kemudian beliau telah memeluk Islam sebelum balik lagi. Ketika itu beliau yang paling banyak menghafal Al-Quran di kalangan kaumnya yang datang berjumpa Nabi untuk memeluk Islam ketika hari Fatah Mekah. Setelah itu solat beliau dikira sunat lah. Maka solat beliau dikira sunat kerana orang yang belum balik solatnya dikira sunat dan kaumnya menjadi makmum adalah orang dewasa yang solat mereka dikira fardu. Itu dalil kita, maksudnya boleh orang solat fardu di belakang orang yang solat sunat. Okey. Muda telah minta kebenaran bahawa dia 2-3 hari ni dalam seminggu 2 ni tidak dapat live bersama kita lah. Dia ada urusan sedikit, mungkin dia akan lihat selepas itu. Dia telah hantar mesej pada saya lah. Tapi sebab itu dia tidak ada di dalam dia tak ada di dalam penerangan kita, dalam live kita pada kali ini, insyaAllah. Bacaan hadis yang ke-834, hadis kurungan 13. Bacaan Nabi terlalu indah. Bacaan Nabi terlalu indah. وعن براء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه.
Sayyidina Bara' radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi membaca surah At-Tin pada solat Isya' dan aku tidak pernah mendengar suara yang lebih merdu, lebih sedap daripada suara baginda. Allahu Akbar. Riwayat muttafaq alaih. Nabi, mana bacaan Nabi dengan tajwidnya, Masya Allah, dengan makhrajnya yang betul, dengan tajwidnya, dengan tarannumnya, dengan bacaan-bacaan yang begitu indah. Surah Tin adalah dalam surah Qisarul Mufassal. Surah Tin adalah dalam surah Qisarul Mufassal. Nabi telah melakukan perkara khilaf adat, yakni membaca surah Qisarul Mufassal pada solat yang sepatutnya baca Awsatul Mufassal. Tujuan dia untuk menerangkan keharusan Nabi. Bacaan surah panjang dalam solat subuh. Bacaan surah yang panjang dalam solat subuh. Khair. Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr biqaf wal Qur'anil Majid. Qaf ayat 1 wa nahwiha, qaf wa nahwiha, wa kanat salatuhu ba'du takhfifan. Rawahu Muslim. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Nabi membaca surah Qaf dan seumpamanya pada solat subuh, dan solat baginda lebih ringan selepas itu. Penerangan hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Penerangan ba'du dalam solat yang lain. Ba'du dalam solat yang lain, baginda ringkaskan sedikit solat. Imam Al-Jazari menulis dalam kitabnya Al-Fiqh ala mazhabil arba'ah, disunnatkan bacaan tiwal mufassal pada solat zuhur lebih pendek berbanding bacaan pada solat subuh. Tiwal mufassal juga, tapi di antara tiwal mufassal itu ada surah-surah pendek, ada surah-surah panjang juga. Jadi hak zuhur ni taklah sepanjang solat subuh. Inilah maksud yang pertama yang dikatakan bacaan solat seumpama surah Qaf. Okey. Maksud kedua ialah pada awal Islam, orang-orang Islam masih lagi dalam keadaan sedikit. Jemaah yang datang solat tidak begitu ramai. Jadi baginda memanjangkan bacaan dalam solat subuh. Kemudian apabila telah ramai orang memeluk Islam, maka baginda memendekkan sedikit solat baginda untuk meraihkan orang-orang yang uzur. Nabi raih juga. Kadang-kadang Nabi tengok, Nabi meraihkan juga orang-orang yang uzur. Di antara surah-surah bacaan di dalam solat subuh yang Nabi baca, hadis yang ke-836 kurungan 15. Wa an Amr ibn Huraish radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr wal laili idza ash'ath. Rawahu Muslim. Sayyidina Amr bin Huwairis radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wal laili idza as'as, pada dan malam apabila ia hampir habis, pada solat subuh. Riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Wal laili idza as'as ni maksudnya Nabi telah membaca keseluruhan surah, bahkan hanya sebahagian sahaja. Keseluruhan surah, bahkan hanya sebahagian sahaja. Atau Nabi membaca keseluruhan surah, tetapi rawi menyebut ayat yang beliau ingat sahaja. Membaca satu surah yang pendek dan sempurna adalah lebih afdal daripada surah yang panjang tapi tidak sempurna dan lengkap. Masalah ini berlaku ikhtilaf di kalangan Imam Ibnu Hajar Asqalani dengan Imam Ramli. Dinukilkan daripada kitab Fathul Ali karangan Syekh Umar bin Al-Habib Hamid Al-Ba'lawi menyatakan satu surah yang sempurna lebih afdal daripada surah dari sebahagian surah, walaupun ia lebih panjang daripada surah pendek yang sempurna, mengikut pendapat Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar kata baca surah sempurna tu walaupun pendek bagus lagi daripada baca surah yang panjang yang tak sempurna. Mengikut pendapat Imam Ramli, jika sebahagian
surah itu lebih panjang daripada surah yang sempurna, maka surah itu lebih afdal. Tapi ada juga kalau kita mengikut Imam Ramli kata tak apa, boleh baca. Itu ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi sebab itu dua-dua boleh baca lah. Begitu. Kadang-kadang kita raikan. Boleh juga baca surah panjang tapi separuh. Boleh juga baca surah pendek tapi penuh. Dua-dua dibolehkan. Itu pendapat disebabkan oleh perkataan tadi. Jika imam tidak dapat menyempurnakan bacaan kerana sesuatu uzur, maka boleh rukuk. Kadang-kadang tu imam tu dia baca tersekat-sekat dan dia dah lebih daripada ayat yang sepatutnya dibaca, maka bolehlah dia rukuk, tak perlu baca surah yang lain. Wan Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu anhu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha bil Makkah fastaftaha surata mu'minina hatta jaa ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم شعلة فركعا رواه مسلم. Sayyidina Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimami solat subuh kami di Mekah. Lalu baginda memulakan dengan surah Al-Mu'minun sehingga sampai pada ayat yang menyebut tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, atau tentang kisah Nabi Isa. Lalu baginda terbatuk, maka baginda pun rukuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Penerangan, apabila Nabi membaca surah Al-Mu'minun, maka baginda menangis. Dalam surah tu ayat-ayat yang menyebabkan baginda menangis. Apabila sampai ke ayat yang mencerita mengenai nabi-nabi tersebut, maka baginda menangis begitu kuat sehingga terbatuk. Maksudnya batuk. Bila kita menangis kan, kita terbahak-bahak, terbatuk-batuk, maka baginda perukuk. Bila batuk, Nabi tak boleh nak meneruskan lagi bacaan. Maklumlah bahawa apabila terdapat sesuatu penghalang daripada meneruskan bacaan, maka bolehlah terus rukuk. Hukum membaca surah selepas Fatihah. Macam mana hukum membaca surah selepas Fatihah mengikut imam-imam? Membaca ayat Al-Quran selepas Fatihah pada 2 rakaat pertama dalam solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak, dan pada 2 rakaat solat fardu subuh adalah dituntut secara ittifaq. Maksudnya dituntut untuk membacanya, tapi secara ittifaq. Membacanya secara ittifaq. Ittifaqlah. Tetapi mereka ikhtilaf pada hukumnya. Baca tu kena, tapi hukum dia berbeza. Mazhab A'immah Salas mengatakan sunat saja. Maknanya bacaan surah-surah ni selepas Fatihah ni sunat hukum dia. Maknanya dibacakan dan menunaikan perkara yang sunat, maka hukum dia sunat dan sembahyang tu mencapai had yang terbaik. Tapi mengikut mazhab Imam Hanafi berpendapat hukum membaca surah atau 3 ayat yang pendek, kena baca juga, atau 1 ayat yang panjang yang sama dengan 3 ayat, maka wajib membacanya pada 2 rakaat dalam solat fardu. Maksudnya kena baca juga 3 ayat kurang-kurang. Inna a'tayna, kalau lepas Fatihah tu kena baca Inna a'tayna. Itu dalam 2 rakaat pertama lah, bukan 2 rakaat yang terakhir. Sama ada rakaat ketiga atau rakaat ketiga dan keempat. Kalau ketiga tu sembahyang maghrib lah, yang 3 dan 4 tu sembahyang zuhur, asar dan isyak lah. Sedemikian. Tapi bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Hanafi, kalau dia misalnya dia terbatuk dan ayat tu tak sampai 3 ayat, dia tak boleh rukuk lagi. Dia kena sempurnakan 3 ayat baru boleh rukuk, sebab dia meninggalkan wajib. Tapi bagi imam kita dibolehkan dan diharuskan. Bacaan surah sunat pada hari Jumaat. Apakah bacaan surah sunat pada hari Jumaat yang kita sepatutnya baca? Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bil fajr yaumil jum'ah alif lam tanzilul kitab fi rak'atil ula wa fi tsaniyati hal ata 'alal insan muttafaq alaih.
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi solat subuh hari Jumaat dengan membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan pada rakaat kedua. Hadis riwayat muttafaq alaih. Maklumlah daripada hadis ini bahawa sunat membaca bacaan surah sebagaimana diterangkan dalam hadis ini disunatkan pada hari Jumaat, sehingga dikatakan sunat dibaca pada setiap Jumaat. Itu pendapat yang kita ambil lah. Mazhab Hanafi berpendapat pada masjid musafir sentiasa singgah tidak disunatkan. Maknanya masjid Hanafi tak dibaca, tak disunatkan sebab masjid itu musafir. Pada masjid di kawasan perumahan disunatkan dan perlu sujud sejadah macam mana kita baca hari Jumaat kan. Kalau nak jadi tu imam tu, kalau salah satu masjid tu nak jadi imam, dia akan test dulu lah. Okey, kita buat sejadah sikit hari ni. Gitu. Disunatkan membaca kedua-duanya. Jika tidak mahu, maka dibolehkan membaca yang lain. Dinukilkan dalam kitab Al-Ajwibah Al-Ajibah Al-Isalatil Gharibah karangan Imam Ahmad Zainuddin Al-Malabari pada tahun 935 Masihi. Beliau telah bertanya kepada seorang yang hanya menghafal satu surah sahaja daripada surah-surah yang dikhususkan, dua surah yang dikhususkan. Contohnya pada solat subuh hari Jumaat, dia hanya menghafal surah Sajadah sahaja dan tidak surah Al-Insan. Maka adakah aula baginya membaca surah yang dihafal itu pada kedua rakaat? Dia membaca surah pendek yang lain pada dua rakaat, ataupun dia membaca surah pendek yang lain, atau aula baginya untuk membaca dua surah yang lain yang susunan keduanya surah yang berturutan. Maka Syekh Ramli menjawab, aula baginya untuk membaca surah yang dihafalnya itu, dan pada rakaat kedua dia boleh membaca surah yang lain. Syekh Abdul Rauf telah menjawab soalan itu dengan berkata, dia patut membaca surah yang dihafal, kemudian dia membaca apa-apa surah sebagai ganti yang tidak dihafalnya itu, walaupun kedua-dua surah ini tidak berturutan. Akan tetapi jika solat subuh telah singkat, maka gantilah dengan bacaan surah yang lain yang pendek. Ini adalah pendapat zahir daripada masalah jika seorang itu menghafal kedua-dua surah tetapi waktunya telah singkat. Jadi maksudnya tak semestinya lah ada lagi bacaan-bacaan pada hari Jumaat yang mana tak semestinya surah Sajadah. Tapi ada pendapat mengatakan setiap Jumaat tu Sajadah dan Insan. Dan ada mengatakan tidak disunatkan. Maksudnya kalau nak baca surah Sajadah mesti baca dua-dua surah. Mesti baca dua-dua surah. Maksudnya tak bahagi dua. Surah Sajadah tu tak bahagi dua. Kenapa? Dia kena baca juga surah lain. Dia kena baca juga surah lain untuk menghasilkan pahala sunat tadi. Bukan separuh-separuh. Bukan separuh surah Sajadah, lepas tu rakaat kedua separuh lagi. Tidak. Tapi kebanyakan pendapat ulama mengatakan membaca surah yang lain. Okey, kadang-kadang perlu dibaca juga surah ini pada solat Jumaat, pada solat subuh Jumaat. Tak semestinya surah Alif Lam Sajadah sahaja. Begitu. Wa an Ubaidillah bin Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala istakhlafa Marwan Aba Hurairah ala madinati wa kharaja ila al-Makkah fa shalla lana Abu Hurairah al-Jum'ata fa qara'a suratul Jum'ah fi sajdatil ula fi sajdatil ula wa fi al-akhirah idza ja'aka al-munafiqun qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha yaumal Jum'ah, rawahu Muslim. Sayyidina Ubaidullah bin Abu Rafi' berkata, Khalifah Marwan telah melantik Sayyidina Abu Hurairah sebagai gubernur di Mekah, dan Khalifah Marwan telah pergi ke Mekah, ke Madinah. Maka Sayyidina Abu Hurairah telah mengimami kami untuk solat Jumaat.
Lalu dia membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat yang pertama, surah Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kedua surah ini pada hari Jumaat. Aku baca dua surah ni pada hari Jumaat. Okey. Surah-surah yang lebih pendek sesuai dibaca ketika terlewat dikerjakan solat subuh. Surah-surah yang pendek lah. Jadi kadang-kadang dibaca juga surah-surah ini. Tak semestinya. Jadi kadang-kadang bolehlah kita untuk mengamalkan sunnah yang sunnah lah. Maksudnya berdarjah sunat. Tak semestinya kita baca Alif Lam Mim Sajadah dan surah Al-Insan. Tapi boleh baca juga surah Jumaat dan surah Munafiqun. 840 hadis ke-840 kurungan 18 surah-surah yang dibaca dalam solat hari raya. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في عيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل عتاك كحديث الغاشية قال إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في salataini rawahu Muslim. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah pada solat hari raya dan solat Jumaat. Rawi berkata, apabila berhimpun kedua hari raya, hari yang sama, hari itulah hari raya, hari itulah hari Jumaat, baginda akan membaca dua surah itu pada kedua-dua solat tersebut. Dua surah ni, dua-dua solat diulang balik. Sembahyang raya pun baca, sembahyang Jumaat pun baca. Kedua-dua surah yang disebut di atas dibaca dalam solat sunat hari raya dan sunat Jumaat, solat Jumaat. Jika hari raya jatuh pada hari Jumaat, maka bacalah dua surah ini di dalam dua solat. Itu kita amalkan sunnah Nabi SAW pada para imam. Ustaz Zaki kita tak nampak Saya tak nampak Ustaz Zaki. Lama dah Ustaz Zaki. Mungkin dia tidak dapat hadir dalam majlis kita, atau ada tidak memberi komen, atau ada dan tidak memberi komen. Ustaz Zaki lama ada, Syed Al-Azmai, semua lama yang kita tak nampak kawan-kawan kita ni. Mungkin dengan disebabkan YouTube ni, mereka tak boleh masuk pun. Sebab sebelum YouTube ni lebih kurang 100 orang juga di dalam majlis live kita. Tetapi dengan sebab YouTube ni, mungkin mereka tu dah kurang sedikit. Mereka tak dapat masuk atau sebagainya. Ustaz Zaki boleh bagi munculkan diri. Sebab nama lama tak nama. Sebab Ustaz Zaki tu dia imam. Jadi kadang-kadang boleh raikanlah sembahyang hari raya dan sembahyang Jumaat pada hari yang sama. Allahu Akbar kabirah. Okey. Maklumlah di sini apabila hari raya jatuh pada hari Jumaat lah, maka perlu dikerja kedua-dua solat itu berasingan. Hadis ini dalil jamhur untuk menolak pendapat yang menyatakan tidak perlu lagi solat Jumaat kerana memadai dengan solat hari raya. Ada juga pendapat yang mengatakan dah bila sembahyang sunat hari raya, sunat Jumaat tu tak dah. Sebenarnya berlaku kepada orang-orang kampung, iaitu orang-orang Arabi. Orang-orang Arabi yang datang, kadang-kadang mereka datang untuk sembahyang hari raya bersama Nabi SAW. Kadang-kadang kan sahabat suka datang daripada kampung-kampung yang jauh, khasnya untuk sembahyang hari raya bersama Nabi. Tapi selepas sembahyang hari raya, mereka pulang. Jadi mereka pun tak mengerjakan solat zuhur lah, tak mengerjakan solat berjemaah, solat Jumaat lah. Mungkin mereka pulang, terpaksa pulang dan sebagainya. Jadi mereka tak sembahyang Jumaat. Itu dalil mengatakan tak perlu lagi sembahyang Jumaat. Tapi untuk mereka yang berada dalam situasi berikut. Tapi jamhur tetap mengatakan kalau kita ni orang mukim, tak ke mana, bukan musafir yang firah, yang bergerak ke mana ke sini pada hari yang sama tadi dalam perjalanan, maka kita dibolehkan, kita disayu geria, maka kita hendaklah menunaikan kedua-duanya, iaitu sembahyang sunat hari raya dan sembahyang fardu Jumaat. Mana dua-dua perkara itu mesti dilakukan sedemikian. Jadi itulah perkara yang sepatutnya kita perlu ada dalam kehidupan kita lah, insya-Allah. Jadi
Kadang-kadang tak nampak Ustaz Zaki ni. Ustaz Zaki tak nampak 2-3 hari dah. Lama dah saya tak nampak Ustaz Zaki dalam memberi komen. So nak lihat jugalah Ustaz Zaki ada tak. Boleh mereka hubungi Ustaz Zaki. Dan banyak lagi lah kawan-kawan kita boleh war-warkan pada kawan-kawan kita. Mungkin dia tak sempat bersama dengan waktu dan kekangan masa dan waktu ni lah. Jadi insyaAllah semoga Allah SWT mampu mudahkan. Jadi kalau tidak boleh bersama dalam live, tuan-tuan boleh juga tengok selepas itulah. Beberapa kali selepas itu boleh lihat lagi pada pengajian kita. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.